salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang pada kursus GNSS pada kali ini. Okey, baiklah. Dalam slot pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai perancangan dan kaedah pengukuran GNSS. Isi kandungan dalam slot ini adalah terbahagi kepada dua, iaitu perancangan pengukuran GNSS dan kaedah ataupun teknik pengukuran GNSS. Operasi cerapan GNSS. Apakah yang terdapat di dalam operasi cerapan GNSS? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah perancangan, kedua tinjauan, ketiga persediaan dan prosedur ketika cerapan di lapangan, dan akhir sekali adalah pemprosesan data dan juga laporan daripada pemprosesan data. Perancangan. Mengapakah perancangan ini perlu di dalam sesuatu pengukuran? Sama seperti pengukuran yang lain, sama ada pengukuran kadaster, hidrografi, fotogrametri. Perancangan adalah perlu sebelum kita memulakan sesuatu pengukuran. Di dalam perancangan, kita kena pastikan apakah tujuan pengukuran kita. Apakah tujuan pengukuran kita di sini adalah jenis-jenis pengukuran yang hendak kita lakukan dengan menggunakan GNSS. Okey, sama ada tujuan cadastral survey, kejuruteraan, topografi dan sebagainya. Kebiasaan dalam tujuan pengukuran ini, bila kita sudah menentukan apakah tujuan kita, kita juga boleh merujuk kepada pekeliling KPUP, iaitu satu pekeliling mengenai pengukuran GNSS. Okey, di dalam GNSS kita ada pekeliling bilangan 1 tahun 2008 dan juga pekeliling 9 pada tahun 2005. Okey, kesemua pekeliling ini kita boleh download secara terus di dalam laman web JUPAM. Yeah? And then apabila kita sudah menentukan tujuan pengukuran kita, kita juga perlu tahu apakah ketepatan yang diperlukan. Adakah di dalam submeter, sentimeter ataupun milimeter. Kenapa ketepatan perlu diketahui dahulu? Kerana kita hendak menentukan kaedah ataupun teknik pengukuran apa yang sesuai digunakan dalam kerja pengukuran kita. Okey, and then sumber-sumber data yang sedia ada. Okey, di sini sumber data yang sedia ada kita perlu tahu adalah seperti koordinat titik kawal ataupun benchmark. Okey, ataupun nilai benchmark yang ada di kawasan pengukuran kita. Jadi itu boleh dijadikan sebagai titik rujukan pengukuran yang hendak kita jalankan. Okey, apakah kaedah pengukuran sebelum ini? Kaedah pengukuran sebelum ini kita juga jika kawasan pengukuran tersebut kita sudah kan, jadi kita boleh lihat ataupun kita boleh semak dengan pengukuran yang lepas. Okey, sama ada dalam statik ataupun di dalam rapid static dan sebagainya. Dan apakah terdapat kriteria khas? Okey, sama ada perlu ditransformasikan koordinat kepada sistem RSO ataupun Cassini. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa dengan cerapan GNSS, koordinat kita adalah di dalam bentuk WGS84. Jadi, kita kena tahu daripada tujuan pengukuran kita, adakah dalam cadastral, topografi ataupun engineering survey, dan kita perlu daripada tujuan pengukuran itu kita boleh tahu sama ada kita perlu transformkan koordinat kepada sistem koordinat RSO, Cassini dan sebagainya. Selain itu dalam penampakan satelit, untuk nak pastikan bahawa cerapan kita dalam keadaan yang baik, di dalam controller kita boleh lihat kenyataan DOP, okay? Dilution of precision kita di dalam keadaan baik ataupun tidak. Okay, DOP ini meliputi vertical, horizontal, geometry, and then position, direction of position dan juga masa. Okey, kelima-lima ini adalah mesti di dalam keadaan yang baik. Persediaan dan prosedur cerapan di lapangan. Okey, di bahagian persediaan, kita perlu membuat persiapan peralatan GNSS dengan secukupnya. Okey, so apakah barang yang diperlukan adalah receiver GNSS itu sendiri. Kebiasaannya alat GNSS ni disediakan di dalam satu kotak yang lengkap dengan kabel dan juga antena di dalamnya dan juga bateri. Okey, bateri ini penting dicas sebelum pengukuran dijalankan.
Kebiasaannya bateri diberikan sebanyak 2 unit, di mana dalam satu unit bateri boleh bertahan selama 3 jam. Okey, dan jika perlu kita boleh bawakan satu external battery sebagai untuk standby, ataupun jika berlaku bateri pengurangan bateri tersebut, kita boleh menggunakan external battery. Okay, and then media simpanan termasuk notebook, kaki 3 untuk antena, tribrad atau adapter, and then keperluan yang lain yang kita rasa perlu dibawa ke kawasan pengukuran. Keserentakan sesi cerapan. Okay, semua receiver perlu menjejaki satelit pada masa dan tempoh yang sama, dan mereka perlu merekod data untuk epok yang sama. Kemudian bagaimana untuk kita mengetahui bahawa receiver tersebut telah menjejaki satelit pada masa dan tempoh yang sama? Ini kita boleh lihat semasa pemprosesan data nanti. Berikut merupakan masalah-masalah yang biasa dihadapi ketika cerapan. Okay, ketika berlaku cerapan di lapangan. Sebagai contoh, bateri yang tidak mencukupi, ataupun bateri yang tidak dicas dengan sepenuhnya, masalah kabel, okay, kesalahan mengoperasi alat penerima GNSS. Ini kemungkinan tersilap ataupun tersalah setting pada alat tersebut, and then kesalahan bacaan tinggi alat, and then tidak berada pada stesen yang betul dan sebagainya. Ini adalah masalah-masalah yang biasa terdapat di dalam operasi cerapan ketika di lapangan. Pemprosesan data. Okey, di dalam GNSS ini, pemprosesan data terbahagi kepada dua, iaitu sama ada di lapangan ataupun di pejabat. Di pejabat kita kenali sebagai post processing. Okey, pemprosesan di lapangan biasanya kita akan mengumpulkan data dan kita akan directly download data tersebut dari alat penerima GNSS, and then proses awalan dan kiraan garis dasar di lapangan. Okey, di mana pemprosesan di lapangan ni dilakukan di lapangan lah, di kawasan pengukuran kita. Okey, jika terdapat sebarang perubahan ataupun kawalan kualiti awalan itu tidak tepat, kita akan memulakan pengukuran semula. Okey. Selain pemprosesan data di lapangan, kita juga ada pemprosesan data di pejabat. Pemprosesan data cerapan lazimnya dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan vektor garis dasar sebelum garis-garis tersebut dicantumkan dan dijadikan satu jaringan untuk pelarasan jaringan. Kami diinstal menggunakan perisian TBC ataupun Triple Business Center. Ini adalah kerana alat pengukuran GNSS yang kami gunakan adalah daripada Trimble. Okey, setiap alat GNSS sebagai contoh, alat GNSS daripada Topcon, Leica, Saab, CHC, Spectra dan sebagainya mempunyai perisian tersendiri dalam pemprosesan data. Okey, format data GNSS ini adalah di dalam bentuk RINEX, iaitu Receiver Independent Exchange Format. Laporan pemprosesan data. Setelah pemprosesan data sudah dilakukan, kita akan mengeluarkan dalam satu laporan. Okey, laporan tersebut mengandungi parameter koordinat seperti nilai Cartesian, XYZ ataupun geodetik, iaitu dalam longitude, latitude dan juga ketinggian di dalam datum WGS84, GDM 2000, komponen garis dasar untuk tanda di bumi dan latar pusat antena. Kemudian dalam laporan tersebut juga mempunyai anggaran sisihan piawai dan matriks kolerasi bagi parameter dan penunjuk kualiti bagi setiap penyelesaian. Dan terakhir sekali adalah transformasi koordinat kepada sistem koordinat tempatan. Penentu dudukan GNSS, teknik-teknik pengukuran GNSS. Okey, mari kita lihat grafik ataupun infografik yang ada di dalam slide ini. Okey, cerapan GNSS terbahagi kepada pengukuran dan juga navigasi. Okey, pengukuran dan navigasi mempunyai standalone dan juga differential. Okey, standalone di sini kita kebiasaannya dalam pengukuran land survey kita menggunakan handheld GNSS, handheld GPS. And then kalau dalam navigasi ni
standalone dia. Sebagai contoh, kita menggunakan Waze, menggunakan handphone. Okey, itu kita guna, itu merupakan salah satu contoh standalone di dalam navigasi. Okey, differential terbahagi kepada dua, iaitu dalam pengukuran post process dan juga real time, manakala di dalam navigasi differential terbahagi kepada carrier phase dan juga pseudo range. Okey, post process di sini adalah kaedah static, fast static dan juga kinematic, manakala real time terdiri pada carrier phase dan juga pseudo range, iaitu carrier phase kita menggunakan RTK dan pseudo range ini adalah differential GNSS ataupun differential global navigation satellite system. Apa yang dikatakan dengan pseudo range dan juga carrier phase ini? Pseudo range ini adalah distance ataupun jarak di antara satellite dan juga receiver, plus dengan effect of clock errors. Okey, itu yang dipanggil dengan pseudo range. Manakala carrier phase ini term dia sama seperti pseudo range, tetapi carrier phase ini dia mengambil phase ataupun fasa di antara transmitting daripada satellite ke receiver. Okey, di mana carrier phase ini lebih kepada gelombang isyarat tersebut daripada satellite ke receiver. 4 jenis pengukuran ataupun 4 teknik kaedah pengukuran yang biasa digunakan adalah static, fast static ataupun setengahnya dipanggil rapid static, kinematic dan juga real time kinematic. Okey, mari kita lihat apakah itu static, fast static, kinematic dan RTK ini. Cerapan static. Teknik cerapan static dijalankan untuk mendapatkan kedudukan satu objek dengan kaedah pasukan pemprosesan. Okey, dia dilakukan terhadap objek-objek yang tidak bergerak, sebagai contoh untuk membuat satu monumen ataupun DBM. Okey, dan statik ini berketepatan sehingga milimeter dan tempoh cerapannya di antara 1 sehingga 3 jam. Dan ia juga digunakan dalam kerja ukur yang berkejutuan tinggi seperti jaringan kawalan geodetik dan juga kajian saintifik. Okay, ini adalah satu gambaran ataupun gambar rajah dalam pengukuran statik. Okay, di mana yang memerlukan 2 receiver, okay, yang dijadikan sebagai base station dan juga remote station ataupun rover. Cerapan fast static dan juga statik adalah sama. Yang membezakannya adalah tempoh masa cerapan tersebut. Okey, bagi tempoh cerapan fast static adalah di antara 10 sehingga 30 minit. Dia berketepatan sehingga centimeter level dan ia sesuai digunakan dalam pengukuran jarak yang pendek. Okey, seperti pengukuran kawalan dan juga ukur kejuruteraan. Okey, dari segi data cerapan pengukuran statik adalah lebih banyak berbanding data cerapan fast static. Ini adalah disebabkan faktor tempoh cerapan tersebut, di mana data-data yang diambil dalam cerapan statik adalah lebih banyak. Okey, data yang banyak, redundancy, akan beri satu average cerapan yang lebih tepat. Disebabkan itu, statik memberi satu ketepatan yang lebih tinggi daripada fast static. Kinematik, kaedah kinematik, cerapan dilakukan ke atas objek yang memerlukan satu base station dan satu rover, di mana kita receiver diletakkan di base station dan satu lagi receiver sebagai rover. Okey, kinematik, tempoh cerapannya adalah lebih singkat berbanding statik dan juga fast static, di mana tempoh cerapannya hanyalah sebanyak 1 sehingga 4 minit dan kejutuannya adalah rendah. Dan sesuai bagi pengukuran kinematik ini sesuai bagi pengukuran yang melibatkan banyak titik yang berdekatan antara satu sama lain. Sebagai contoh, pengukuran di bangunan, taman permainan ataupun pengukuran yang melibatkan ciri-ciri topografi pada kawasan tersebut. Selain daripada itu, kinematik ini juga tidak memerlukan orang yang ramai. So, seorang sahaja sudah cukup ataupun sudah memadai bagi teknik pengukuran kinematik. Okay, real-time kinematic. Real-time kinematic, kaedah cerapan real-time kinematic dan juga kinematic tidak mempunyai perbezaan sangat. Lebih kurang sama, di mana real-time kinematic memerlukan 2 receiver dalam cerapan yang serentak
dan dia juga memerlukan dual frekuensi ataupun dua frekuensi iaitu L1, L2, dan dia juga menggunakan radio link atau isyarat lain dalam memindahkan data dan membuat pembetulan secara masa hakiki. Ini yang membezakan di antara kinematik dan juga real-time kinematik, di mana correction yang dilakukan adalah secara real-time. Okay. Dia juga dapat menentukan kedudukan dengan tepat sehingga sentimeter level, dan juga sesuai bagi pengukuran yang melibatkan pengukuran stick out, pengukuran cadastral, engineering, topografi dan lain-lain. Differential GNSS ataupun DGNSS. Okey, differential GNSS mempunyai dua receiver, iaitu satu receiver di base station iaitu di darat dan juga satu receiver di rover ataupun objek yang bergerak. Konsep DGNSS ini, pembetulan DGNSS akan dilakukan di base station terlebih dahulu sebelum ia dihantar ke rover, dan ia memerlukan radio link atau signal untuk menghantar pembetulan secara real time dan berkejituan 3 meter, lebih daripada 3 meter bergantung kepada jarak di antara base dan rover station. Okay, pada gambar rajah differential GNSS ini, satu receiver di base station dan satu receiver di atas rover, ataupun kalau kita lihat di sini adalah pengukuran hidrografi contohnya, iaitu satu receiver di atas boat ataupun kapal. Secara konsep satellite measurement ini, signal daripada satellite ke receiver tidak secara terus. Ini adalah kerana terdapat atmospheric effect. Jadi atmospheric effect ni apa dia? Ionosphere, troposphere, dan dia ada satu latency ataupun kelambatan daripada isyarat satellite ke base station. Jadi untuk nak dapatkan satu kedudukan yang tepat, kita perlu buat satu correction. Jadi correction inilah yang kita memerlukan radio link ini ataupun signal untuk menghantar pembetulan secara real time, di mana pembetulan ini dijalankan di base station. Kemudian apabila pembetulan sudah dibuat, dan dia akan dihantar ke receiver di rover, iaitu kedudukan yang betul. Di sini dalam GNSS, isyarat ataupun radio link yang biasa digunakan adalah radio beacon. Radio beacon ni almost terdapat di setiap kawasan, especially bagi area coastal, river dan juga inland agriculture area. Selain daripada itu, kita juga ada satu geostationary satellite atau di mana sistem ini mempunyai correction yang lebih daripada satu reference station. Kita dan juga signal DGNSS ini tidak terdapat di kawasan yang mempunyai radio beacon. Geostationary satellite ini adalah Omnistar. Kita juga boleh dapat correction dengan menggunakan Omnistar, tetapi Omnistar ini kita perlu subscribe terlebih dahulu. Kejituan teknik cerapan GNSS. Jadual berikut merupakan teknik dan juga kejituan bagi setiap pengukuran GNSS. Stand alone ataupun handheld dalam ketepatan 10 meter sehingga 30 meter. DGNSS dalam 50 cm sehingga 5 meter. RTK lebih kurang 1 cm sehingga 5 cm. Rapid static 1 cm sehingga 3 cm. Static dalam 5 mm sehingga 2 cm. Static VRS ataupun RTK VRS 1 cm sehingga 3 cm. Dengan ini berakhir sudah slot perancangan dan kaedah pengukuran GNSS. Jika tuan-puan terdapat sebarang pertanyaan, tuan-tuan bolehlah menghubungi saya seperti yang tertera di atas slide ini. Dengan itu saya ucapkan terima kasih di atas keprihatinan tuan-puan dalam kursus ini, dan saya mohon maaf jika terdapat salah dan silap sepanjang pembentangan saya ini. Sekian, terima kasih.